Guys, depan korang ni kita ada 8 design termasuk yang aku pakai sekarang ni. Kita ada Luffy, Sanji, Zoro, Zenitsu, Ace, Kid Goku dan juga Gundam. Dekat sini kita ada baju Shanks guys. Yang mana sekarang ini Premaking dia ada buat promosi. Dengan pembelian 3 helai, korang akan dapat beberapa item yang kat sini. Contohnya seperti kasut pula kita dapat ni lanyard, kita ada button bash, habis tu kita ada ni lagi stiker dan juga thank you note. Dan dengan collaboration aku dengan Premaking ini juga, alhamdulillah diorang akan settlekan segala postage dalam masa 24 jam. Jadi baju-baju yang korang order semua akan sampai dengan pantas. Ingat, sehelai RM29, beli 3 percuma 1 dan siap dapat 5 free gift. Kebiasaannya orang akan bagi 3 helai RM100. Kali ini dengan collaboration Kimi Scoverto dengan Premaking, beli 3 helai RM87, percuma sehelai lagi. Bukan kata RM100, RM90 pun tak sampai lagi guys. Segera tekan link di pin komen. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. So guys, sebagaimana kita semua sedia maklum, anime One Piece akan break sampai April tahun depan. Barulah episod baru akan kembali. So korang boleh bagi tahu kawan-kawan korang yang tak sabar nak tahu apa yang berlaku pada Garp dan perjalanan Luffy seterusnya di Egghead. Suruhlah diorang berkunjung ke channel Kimi Scoverto. Tengoklah chapter review aku yang sebelum-sebelum ini. Mana tahu boleh mengubat kerinduan diorang dekat siri anime One Piece yang akan hiatus yang agak lama. Dan dalam video ini kita akan berborak berkenaan spoiler chapter 1130. So please stay tuned until the end. Dan kepada yang masih belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Dan jom, let's proceed with the content. Ikuzu Yarodomo. Chapter 1130 nantinya akan bertajuk The Cursed Prince atau bermaksud putera yang disumpah. Dan di cover page chapter kali ini, kita akan kembali dapat melihat siri cover story tentang Yamato. Dan kali ini kita dapat melihat seseorang telah mencuri pedang milik mendiang Yasue ketika Yamato dan Otama ketiduran. Dalam spoiler ini menedahkan soal Mugiwara setelah mereka berjaya meloloskan diri daripada kerajaan palsu Lego Kingdom milik Road. Mereka telah bergerak ke arah Elbaf. Dan dalam chapter ini juga turut mendedahkan bahawa surat khabar telah dikeluarkan dan di dada akhbar tercatat laporan tentang Luffy yang telah membunuh Dr. Vegapunk dan telah menghancurkan Egghead dengan bantuan Giant Warriors. Dan kita juga telah mendapat pendedahan tentang bounty baharu untuk Brogy dan Dory yang kini telah bernilai 1.1 billion berry. Kemudian bersempena dengan chapter genap ini 1130, Oda telah memperkenalkan kita dengan satu sosok yang telah difitnah sebelum ini, iaitu Prince Loki yang dikatakan menculik Mugiwara akhirnya telah dimunculkan oleh Oda. Dan debut pertamanya dalam siri ini dengan kemunculan penuh, kita didedahkan bahawa Loki telah membunuh bapa dia demi mendapatkan sebuah Devil Fruit legenda. Setelah melihat Loki di hadapannya, Luffy telah ke depan dan terus pergi bertemu Prince Loki yang ada di situ, yang mana keadaannya sedang dirantai dekat sebuah pokok. Di bahagian 2 double page chapter ini, Lika mengatakan Oda bakal mempamerkan kepada kita satu lukisan yang cantik di mana kita akan dapat melihat keseluruhan Elbaf dengan istana dan kampung dan tulisan nama sebenar untuk Elbaf. Di bahagian bawah pohon, Yggdrasil memiliki satu aras pada bahagian tengah, iaitu tempat terdapatnya istana dan kampung tersebut. Dan dikatakan chapter ini tamat dengan sebuah berita sedih bahawa minggu depan manga akan bercuti. Dan Lika juga mengatakan dalam chapter ini Oda telah melukis bandar Elbaf dengan baik. Begitu juga desain Prince Loki yang sebelumnya dikenali hanya dengan sosok siluetnya sahaja. So guys, apa pendapat korang tentang spoiler chapter kali ini? Menerusi spoiler ini, yes, sebab kita sedang berada di permulaan arc. Memang cerita akan jadi slow sikit lah, sebab Oda nak set up premis arc ini terlebih dahulu. Siapakah villain, siapakah allies dan siapakah pengkhianat kalau ada kan. So dia agak mellow sikit lah. Tapi aku yakin yang arc Elbaf ini pasti akan menjanjikan drama, fight dan jalan cerita yang sangat menarik, sebab this is Shanks territory guys. Itu satu poin yang
kita tak boleh terlepas pandang juga. Dan berkenaan tindakan Morgan yang menyiarkan berita palsu itu juga jelas menunjukkan bahawa Morgan masih lagi menyebelahi pihak world government. Sama ada dia tahu atau hanya mengagak, pada aku Morgan tak boleh keluarkan satu fitnah besar sebegitu. Tapi walau bagaimanapun kita tahu Morgan memang suka untuk memutarbelitkan fakta dan cerita demi meyakinkan pembacanya terus mendapat sebuah kisah yang menarik untuk dibaca. Tambahan pula, sekarang Morgan seakan-akan bakal menerima cabaran siaran teli den-den. Lagilah dia perlu memastikan cerita di surat khabarnya menarik. Dan dengan kisah Morgan ini juga, aku rasa mungkin lepas ini kita bakal melihat reaksi-reaksi rakyat seluruh dunia. Adakah mereka akan mempercayai berita Morgan ini ataupun sebaliknya. Dan juga guys, dengan berlabuhnya Luffy di Elbaf, maka rasmilah sudah arc Elbaf ini. Dan agak menarik juga arc Elbaf kali ini, kerana di awal perkenalan kita dengan Elbaf, kita dapat melihat Sun God palsu. Dan sekarang ini pula kita melihat kerabat diraja telah dihukum. Dan awal lagi kita diketengahkan dengan konflik keluarga diraja telah berlaku, dan rajanya juga telah pun dibunuh tanpa Luffy sempat untuk menyelamatkan apa-apa pun. Cuma bagi aku berkemungkinan ada sesuatu yang telah berlaku kat sini. Mungkin Loki telah di-frame, dan mungkin juga King Elbaf belum lagi mati dan disorok dekat mana-mana, sama macam Kozuki Sukiyaki sebelum ni kan, supaya the culprit dapat merampas tahta tersebut. Dan disitulah akan bermulanya plot jalan cerita Elbaf ini. Dan oleh kerana di awal siri Elbaf ini kita diketengahkan dengan Road yang sangat jijik dengan bangsa manusia dan merasakan bahawa diri mereka lebih kuat dan lebih tinggi berbanding manusia, so aku yakin bahawa berkemungkinan besar akan ada juga giant-giant di Elbaf yang merasakan yang mereka lebih tinggi berbanding manusia. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum sebelum ini, Oda pernah menceritakan kepada kita menerusi Jaguar di Soul bahawa tidak semua giant ini bersifat jahat dan ganas, dan ada yang baik dan friendly seperti Jaguar di Soul. Jadi di sini menguatkan lagi hujah bahawa sudah pasti akan ada juga nantinya Oda akan memperkenalkan kepada kita giant-giant yang tidak boleh menerima Shanks, tidak boleh menerima Luffy, bahkan tidak boleh menerima manusia secara umumnya, untuk bukan sahaja bernaung menjadi bawahan mereka, bahkan untuk melihat dan berkawan pun mereka rasa jelak, dan kebiasaannya mereka ini memusuhi bangsa manusia. Seperti yang kita boleh melihat bangsa Fishman, yang sebelum ini kita dapat melihat Arlong yang langsung tidak boleh menerima bangsa manusia dan mencipta pasukannya yang tersendiri atau lanunnya yang tersendiri untuk menzalimi manusia dan merasakan diri mereka lebih mulia, lebih tinggi berbanding manusia. Dan begitu juga dengan Hordy Jones, yang akhirnya di sanalah tercetusnya pergaduhan dan peperangan yang melibatkan Mugiwara beserta aliansi Fishman-nya menentang The Rebellious Fishman yang ada di Fishman Island. Yes, aku juga berpendapat yang sama bahawa mungkin di Elbaf ini tidak berlaku pertarungan dan mungkin hanya akan mengetengahkan latihan Luffy dan kru-kru yang lain supaya menjadi lebih kuat. Tapi kita juga tidak boleh menolak kemungkinan bahawa arc Elbaf ini mungkin juga boleh tercetusnya peperangan dan pengenalan kita dengan Prince Loki inilah antara sparknya. So guys, what do you think tentang pendapat aku ni? Kalau korang ada pendapat yang lain, sila tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. Okay, so guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Hilangkan risau, takut, gementar akan kegagalan, kerana kegagalan juga turut berada dalam kitaran proses kejayaan. Mereka yang tidak pernah gagal dalam hidup sebenarnya adalah mereka yang tidak pernah mencuba. Kita perlu melalui fasa kegagalan dalam hidup. Perlu gagal sebelum berjaya, perlu salah sebelum betul, perlu silap sebelum tepat. Tidak kira apa jua yang sedang berlaku dalam kehidupan kita, ianya pasti tidak akan kekal lama, kerana segala-galanya akan berubah. Hidup ini tidak berlaku pada kita, bahkan kehidupan ini berlaku untuk kita. Bermaksud, sebenarnya saban hari peluang sedang terhidang di hadapan kita. Terserah pada kita untuk kekal gementar, takut untuk mencuba peluang itu, atau kita berusaha untuk sahut dan mencuba menjadikan peluang itu milik kita. Come my brother, let's do this. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti. Kami
kami setia mengikuti